di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan kemantauanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun renda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami, berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati, berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Saya bisa minta ada Nina dengan pilih satu ayat sampai 1 sampai 16 tadi. Minta adik dengan membaca. Alan pilih ayat yang berempat. Kalla saya'lamun. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan kemantauanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun renda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami, berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati, berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Jumpa lagi kita dalam minggu yang baru. Hari ini hari Isnin, 6 hari bulan 7 2020. Jam menunjukkan 11.57 pagi ke tengah hari. Hampir tengah hari ya. Tengah hari tuan-tuan. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka mudah-mudahannya ya. Okey tak? Ini center ya. Waalaikumsalam tuan-tuan puan yang memberikan salam. Waalaikumsalam yang sentiasa menunggu program kita pada program harian kita dalam basuh Al-Baqarah ataupun bedah surah Al-Baqarah. Terima kasih tuan-puan. Jangan lupa tuan-tuan puan, kita share kan. Kita share kan insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Ada masalah sikit ya. Ada masalah sikit insya-Allah. Okey, baik. Waalaikumsalam tuan-tuan yang berikan salam. Jemput masuk. Tekan button share. Tekan button share. Sharekan dulu kita punya program kita pada tengah hari ni supaya ramai lagi dapat mengambil manfaat ngaji sama-sama dengan kita pada tengah hari yang mulia ini, hari Isnin hari ini. Ya. Hari Isnin hari ini insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan, jadi sementara kita tunggu sahabat kita kan. Waalaikumsalam tuan-tuan yang memberikan salam, ahlan wa sahlan. Mana yang pertama kali saya ucapkan selamat datang. Selamat datang, jemput masuk ke dalam rumah kita. Page Mudah Mengaji.my. Ini program kita tengah hari ini. Mana yang sentiasa mengikuti ataupun follow kita punya program, saya ucapkan tahniah tuan-tuan, semoga kita terus istiqamah di dalam pelajaran pengajian Al-Quran kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT. Jadi pada hari ini, hari Isnin, kita nak sambung semula bacaan kita tempoh hari. Pada ayat Sabtu lepas, muka surat 43. 43 48 ni. Muka surat 48, 43, 48. Muka surat 48 ayat 282. Muka surat 48 ayat 282. Mana yang sempat ada Quran, boleh nak tengok sama-sama dengan Quran, boleh buka Quran, muka surat 48 ayat 282, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu muka surat ayat dia. Jadi minggu lepas kita tak habis lagi. Okay? Minggu lepas kita tak habis lagi baca ayat tersebut. Kita berhenti di sini. Kan? Jadi minggu ni insya-Allah kita nak sambung semula ayat 282 tersebut. Ya. Panjang Allah cerita pasal hutang kan, ayat 282 tu. Baik tuan-tuan dan puan, mana yang tak sempat tengok Quran insya-Allah, yang mungkin sedang bekerja atau bertugas sebagainya, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, selamat menunaikan amanah pekerjaan kita masing-masing. Mudah-mudahan diberkati pekerjaan kita. Kalau boleh dengarkanlah. Kan, kalau boleh tonton belajar sikit-sikit sekali, tengok sekali, silakan. Kalau tak sempat, boleh share dulu. Nanti balik rumah masa-masa free kita nanti, kita boleh tengok siaran ulangannya, boleh mengaji ulangan siaran ulangannya di rumah nanti insya-Allah. Boleh tengok Quran sekali kan. Mana yang tak sempat, kalau sempat bolehlah berdengar pun tak apa. Itu kita ambil keberkatan Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan, jadi dah bersedia ke semua? Waalaikumsalam yang baru memberikan baru join, baru masuk. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Insya-Allah boleh terus buka muka surat 48 ayat 282. Bekerja sambil mendengar, alhamdulillah. Semoga pekerjaan kita juga menjadi berkat pada hari ini, hari yang pertama kita kerja kan, hari Isnin. Baik tuan-tuan, teruskan bantu saya sharekan live kita pada tengah hari ini supaya ramai lagi dapat manfaat belajar Al-Quran sama-sama dengan kita. Jadi dah bersedia? Kalau dah bersedia, sama-sama jom kita mulakan muka surat 48 ayat 282 di sini mana? Dekat sini. Kita berhenti sini, so kita nak sambung yang sinilah. InsyaAllah hari ini kita sambung sini. Baik, jadi sama-sama jom kita alunkan doa rabitahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasih-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baru join selamat datang tuan-tuan. Waalaikumsalam saya ucapkan. Boleh terus buka muka surat 48. Kita nak baca ayat 282. Jom kita mulakan sama-sama dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah. Dah bersedia tuan-tuan. Yang baru join terus-terus masuk. Jangan lupa masuk je terus tekan button share. Kita sharekan lagi ya. InsyaAllah program kita pada tengah hari supaya ramai lagi dapat manfaat Al-Quran bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Okey, minggu lepas kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini insya-Allah pada tengah hari ini kita nak sambung masih lagi ayat 282, ayat yang paling panjang dalam Quran. So hari ini kita nak sambung sebahagian lagi ayat 282 di sini pula. Dia mula daripada sini. Jom kita mula-mulakan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan lisan kita untuk menyebut, memperbaiki dan menyimak semula bacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, jom kita mulakan. فإن كان الذي عليه sekali lagi. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. Kita berhenti dulu. Panjang ayat dia kan. Kita berhenti dulu. Au dha'ifa. Okay, sekali lagi tuan-tuan. Jangan takut, jangan risau. Everyone can read Al-Quran. Setiap daripada kita, insyaAllah boleh baca Al-Quran. Jadi kita tengok satu-satu penjelasan bunyi Al-Quran. Huruf Al-Qurannya. Yang pertama, huruf Fa berbaris di atas bunyinya. Fa jumpa dengan alif yang telah dirampas rumahnya oleh Hamzah. Jadi Hamzah tu berbaris di bawah. Kita tak bunyi alif tapi kita bunyi Hamzah. Kita tak baca fa'i. Tak ada. Fa tak boleh baca panjang. Terus pergi ke rumah Hamzah. Fa'i. Sebab apa? Sebab alif itu dah tak ada fungsinya kerana Hamzah telah ambil alif. Hamzah tu telah ambil alif. Telah rampas rumah alif. Jadi kita baca cepat. Fa'i. Fa'i jumpa dengan huruf nun mati. Matinya nun di sana. Matinya tidak ada tanda. Matinya kosong kat sana. Jadi apa perlu kita buat? Apakah tugas kita? Bila jumpa huruf mati yang tak ada tanda dalam Quran, tugas kita adalah
menyingkirkan bunyi huruf tersebut. Jadi di sini yang matinya tak ada tanda tu huruf nun. Jadi kita nak buat apa? Singkirkan bunyi nunnya. Singkir. Dan nak buat lepas singkir nak buat apa lagi? Kita singkir, ada dua tugasan. Yang pertama singkir, yang kedua gantikan dengan bunyi dengung ataupun bunyi hidung. Jadi kita tak baca fa'in kat sini, kita baca fa'in. Tu gantikan bunyi hidung tuan. Boleh? Okey, sekali lagi. Fa'in, bukan fa'in. Tak ada. Bukan fa'in. Jangan sebut nun. Kemudian kaf baris atas ka jumpa dengan alif, dua harakat satu ayunan. Jumpa dengan nun baris atas na, kana sini. Kana satu ayunan kan. Kana jumpa dengan hamzah wasal. So apa tugas hamzah wasal tuan? Ingat lagi? Apabila kita berjumpa dengan hamzah wasal, maksud hamzah wasal adalah hamzah penyambung. Jadi apa tugas kita bila jumpa hamzah penyambung? Jadikan dia penyambung ataupun jadikan dia jambatan. Untuk siapa? Untuk huruf na melintasi pergi ke rumah la. Jadi bila na nak pergi rumah la, dia perlu melintasi jambatan hamzah wasal namanya. Jadi sebab itulah hamzah wasal tu hanya berfungsi sebagai jambatan ataupun penyambung. Lalu na tu sampailah ke rumah la dengan selamat. Nalla. Kanalla. Sampai terus. Nalla. Sampai terus. Sebab Okey, kemudian huruf zal berbaris di bawah. Huruf zal macam tuan-tuan, keluarkan hujung lidahnya sedikit. Kemudian kita senyum atau bersengih mulut sikit. Ri. Tengok mulut saya, keluarkan hujung lidah sikit. Sengih. Ri. Lazi. Gitu. Jumpa dengan huruf ya, dua harakat satu ayunan. Lazi. Ain beri atas halkum kita yang akan berbunyi bukannya mulut yang berbunyi tetapi halkum. Tekan. Bukan suruh tangan tekan ni, nanti yang tak bernafas pula. Tekan bunyi dia. Bunyi kat dalam mulut kita, tekan ke sini. Bukannya bunyi di sini. Kalau sini dalam okey. Kemudian lam baris atas la, bukan mulut la, jumpa dengan ya mati ada tanda. So apa kerja kita bila jumpa huruf mati ada tanda? Kerja kita perlu menjelaskan huruf tersebut pula. Jadi kalau huruf mati ada tanda, kerja kita adalah untuk menjelaskan huruf tersebut. Jadi di sini huruf ya yang mati ada tanda. So perlu tak jelaskan huruf ya? Kita perlu jelaskan huruf ya. Macam nak jelaskan huruf ya? Ya mati bunyi dia yi. Okey. Jadi lam baris atas la, ya mati ada tanda yi, gabungkan alai. Begitu. Lay. Ha baris di bawah hi. Terima kasih puan yang menjawabkan ya. Kita muka surat 48 ayat 282 baris kelima. Puan Ruslinda Wan Cik tu ada jawabkan tu. Terima kasih banyak ya. Baris kelima daripada atas. Sebab ayat dia panjang. Kena tengok baris ya. Baris kelima daripada atas. Terima kasih yang baru masuk tu. Terus buka muka 48, tengok baris yang kelima ya. Okey, sama-sama. Alaihi jumpa dengan hamzah wasal di sana. So apa tujuan hamzah wasal tadi? Hamzah penyambung, jadi kerja dia untuk menjadi penyambung ataupun jambatan. Untuk siapa? Untuk hi nak berziarah rumah lam. Lam ni mati, nampak tak? Lam ni mati ada tanda. Lam ni mati duduk rumah, kat rumah dia mati ni. Jadi hi ni nak melawat, nak ziarah lam ni mati. Ya. Jadi hi ni nak ziarah rumah lam yang mati. Tapi nak ziarah tu dia kena lintas sungai. Ya, kena melintasi sungai. So sama nak jadi jambatan, hamzah wasal akan jadi jambatannya. Jadi hi selamat pergi rumah lam, hil di sana. Ya. Hil ha sini ha ketawa, hil lepas tu ha pedas. Iyalah dah pergi rumah orang meninggal kan, mati, sedih lah kat sini. Ha sedih. Dah bergelak ketawa kat sini, pergi rumah orang mati, insaf sekejap, sedih. Ha-nya sedih. Hil sedih. Sedih kan. Ha pedas apa ataupun ha pedas. Hil kemudian ha nak pergi rumah qaf, nak pergi pula rumah seterusnya rumah qaf. Nak pergi rumah qaf, udah kita nampak qaf tu ada sabdu. Jadi ha tu nampak nak pergi rumah ada sabdu, dia nampak daripada kejauhan tu rumah qaf ada sabdu. Jadi ha tu pergi slow ataupun pergi lalu jalan jauh, ikut jalan kampung. Nak pergi rumahku ikut jalan kampung. Jangan ikut
Jangan ikut shortcut. Kalau ikut shortcut, cepat sampai dia. Haqu. Tak nak ikut jalan jauh, jadi lambat sikit sampai. Tengok saya buat. Haqu. Huruf qaf tuan-tuan. Pangkal lidah tolak anak tekak ke dalam. Tolak ke dalam bunyi dia. Haqu. Kok. Tu. Ya. Haqu. Lambat sampai. Kemudian sin bari atas. Sa. Buka mulut. Fa bari di bawah fi. Fi jumpa dengan dia dua harakat. Safi. Kemudian jumpa dengan huruf ha. Tanwin dua di atas. Tanwin kembar seiras tak seiras. Tanwin kembar seiras. Nampak tak? Kenapa kembar seiras? Sebab dia duduk selari. Atas sama, bawah sama kedudukan. Jadi kalau kita jumpa tanwin yang macam ni, kita nak buat apa? Kita bacalah bunyi tanwin tu dengan jelas. Jadi ha bari dua di atas bunyi dia han. Itulah bunyi dia. Tak payah dengung-dengung. Safihan. Han, H-A-N-N. Han. Terus. Ya. Han. Dan terus pergi ke rumah A bari atas. Hamzah bari atas A. Jumpa dengan waw mati ada tanda. Jelaskan bunyi wawnya. Waw mati ada tanda bunyi apa? Bunyi wu. Okay. Bunyi wu. Jadi Hamzah bari atas A. Waw mati ada tanda wu. Gabungkan bunyi dia. Au. Lajukan. Au. Itulah bunyi dia. Safihan au. Macam itu tuan-tuan. Ya. Okey, seterusnya. Jumpa dengan huruf dad, sisi lidah naik kena pada geraham atas. So tuan-tuan, teknik dia tuan-tuan terpulang kepada kita. Kalau kita selesa nak sengatkan mulut pun boleh. Kan? Do. Apa yang paling penting adalah sisi lidah kita yang terangkat kena geraham atas. Itu yang paling penting. Bukannya hujung lidah. Do. Bukan hujung lidah. Do tak mau sisi lidah. Do. Memang susah tapi kita boleh usaha tuan-tuan. Kan? Jadi memang tak boleh pandai hari ni, tapi baca kat rumah nanti baca lagi, sebut lagi. Lama-lama pandai tuan-tuan. Ya. Do, sisi lidah do. Jumpa dengan huruf ain baris bawah ain. Sengih sikit mulut kita senyum. Ain. Jumpa dengan ya dua harakat satu ayunan. Dha'i. Kemudian kita berhenti dekat sini. Bila kita berhenti dekat sini, tanwin baris dua di atas ini kita akan singkirkan satu baris daripadanya, ataupun kita akan bunuh satu baris daripadanya. Tinggallah satu baris saja yang wujud di sana menemani huruf fa. Jadi fa tu akan berbaris atas fa dan dua harakat sebab ada alif ni kan, dan dibaca dengan dua harakat. Ataupun hukum tajwid ini dipanggil sebagai mad aiwad. Okey, boleh kat situ. Jadi bunyinya dha'ifa. Satu ayunan di sana. Okey, sekali lagi tuan-tuan, kita ulang sama-sama boleh? Yang baru join sama-sama, selamat datang saya ucapkan. Selamat datang program mengaji kita pada tengah hari ini. Ada Quran boleh terus buka muka surat 48. Ya. Yang mana tak ada Al-Quran boleh tonton sama-sama, ngaji sama-sama di skrin handphone tuan-tuan masing-masing ada ayat Quran yang kita tunjukkan. Okey, sekali lagi tuan-tuan, kita ulang. Fa'inkana. Tarik nafas. 1, 2, mula. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Dua harakat. Okey. Okey, terus. أَوْ لَا يستطيع أن يمل هو فليملل ولي بالعدل. Okey, tengok satu-satu tuan-tuan. Ya. Kita tengok satu-satu tuan-tuan. Yang pertama, hamzah berbaris di atas a jumpa dengan waw mati ada tanda. Bunyi dia au. Lajukan sikit. Au. Begitu. Yang baru pertama kali jangan lupa ambil kunci rumah ngaji kita, iaitu dengan like dan follow page Mudah Mengaji Ramai. Page kita insya-Allah ada banyak program harian kita yang tuan-tuan boleh join sama-sama secara percuma saja insya-Allah. Okey, dhaifan. Okey, sini sama. Au. Lam beri atas la jumpa dengan alif, dua harakat satu ayunan. Aula.
Ya baris atas ya, sin mati ada tanda. So nak buat apa dengan huruf mati yang ada tanda? Kita nak jelaskan hurufnya. Jadi macam mana nak jelaskan huruf sin? Nak jelaskan bunyi huruf sin, dia ada bunyi desir. Bunyi macam mana? Nak jelaskan huruf sin, dia ada bunyi tu bunyi desir tu. Jadi cuba buat. Ya baris atas ya, sin mati ada tanda, bunyi dia gabungan keduanya berbunyi yes. Dengar tak sekali? Yes. Begitu kan. Yes. Ta baris atas ta. Ta baris atas ta. Ta baris di bawah ti. Bezanya ta tipis, ta tebal. Kan? Ta-nya baris bawah ti. Okey, sekali lagi. Yes. Ta buka mulut. Ti sengih sikit. Yes. Ta ti. Macam tu tuan-tuan. Yes. Taqi. Jumpa dengan huruf ya dua harakat. Qi. Ain bari depan au. Ain bari depan au. Ya. Sahabat kita kata hamas. Kan? Sifat huruf sin hamas. Bukan saja hamas, dia juga sofir. Apa dia sofir? Siul ataupun berdesir bunyinya. Huruf sin. Dia punya sifat dia ya. Okey, sambung. Taqi. Dua harakat. Ain bari depan au. Halkum kita tolak dalam au bunyi di dalam, pastikan. Kemudian hamzah bari atas a jumpa dengan nun mati tak ada tanda. So apa kerja kita? Apa tugasan kita? Nun mati tak ada tanda, kita tak nak bunyi huruf tersebut. Singkirkan bunyi nun mati tu. Singkir dan ganti ataupun singkir dan move on sini. Di sini kita singkir dan move on. Tak payah ganti. Singkir dan move on. Move on ke mana? Pergi ke rumah ya. Jadi bunyi dia masuk terus. Bunyi nun tak ada langsung. Kita tinggalkan dia. Siapa suruh kan? Kita singkirkan dia tu. Clash terus dengan nun. Pergi, move on. Pergi rumah ya. Masuk terus. Nak pergi rumah ya tu dia mesti ada bunyi dengung. You. Ya bari depan you. Mim bari di bawah mi. Mim bari di bawah mi. Kemam mulut kejap. Kemudian kita senyum. Mi. Sengih sikit ya. Mi. Yumi. Yumi. Lam mati ada. Lam mati pula. Huruf lam ada sabdu. Jadi mi nak pergi rumah huruf lam yang ada sabdu, dia perlu ikut lalu jalan jauh ataupun jalan kampung di sana. Jadi bunyi dia lambat sampai. Yumilla. Begitu. Yumilla. Begitu. Kemudian ha bari depan hu, ni ha muruku ni, macam bentuk kuih muruku ni, ada bulat kecil dalam, bulat kecil luar besar, itu adalah huruf ha ketawa. Hu, wa bari atas wa, huwa. Bunyi dia huwa. Ayyumilla huwa, fa bari atas fa, lam mati ada. Fa bari atas fa, lam mati ada tanda. Jelaskan sebutan lam ni. Macam mana jelaskan sebutan lam? Hujung lidah sentuh langit-langit ke atas. Cuba sebut. Tu bunyi lam. Jadi gabungkan. Fa bari atas fa, lam mati ada tanda bunyi dia fal. Laju juga sikit. Fal. Ya bari di atas, ya bari depan. You muncul mulut. Mim mati ada tanda. Jelaskan huruf mimnya dengan rapatkan bibir. Falyum. Rapatkan kedua bibirnya, kemudian pindah terus. Falyum lam bari wali lam mati. Falyum lil. Kemudian lam mati ada tanda, jelaskan lil. Ya. Wa bari atas wa, lam bari wa bari atas wa, buka mulut dia wa, buka mulut ke belakang wa, bukannya wa. Itu nganga ya. Wa lam bari bawah li. Ya mati ada tanda. Ya ada sabdu. Lam bari bawah li, ya ada sabdu. Jadi li nak pergi rumah ya yang ada sabdu, dia kena ikut jalur jalan jauh. Jangan ikut shortcut, jangan ikut highway, ikut jalan kampung. Jadi lambat sampai. Li nak sampai rumah you lambat sangat. Macam mana? Waliyu. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita nak baca dia tu macam ada sedikit tekanan. Li macam ada sedikit tekanan pergi rumah ya. Li
waliyu. Begitu. Kita tak boleh baca selamba je. Kalau baca selamba je, dikuatiri, li tu kita tak baca sabdu, tapi kita baca panjang. Contoh-contoh. Kita baca, waliyu. Gitu. Waliyu itu panjang, salah. So kalau sabdu tahan dulu. Waliyuhu. Bagi depan hu jumpa dengan waw kecil, baca 2 harakat. Fungsi waw kecil macam waw besar juga. Jadi fungsinya dua harakat. Waliyuhu. Bagi bawah bi, sengih atau senyum mulut bi. Lam mati ada lam hamzah wasal. Lam hamzah wasal dulu. Hamzah wasal. So nak buat apa dengan hamzah wasal? Kita tak nak baca hamzah wasal. Dia cuma jadi penyambung saja untuk bi pergi ke rumah lam yang mati. Jadi bi nak ziarah rumah lam yang mati ni, walaupun cuma sekakang kera je, walaupun nak lompat parit je kan. Tapi tetap kena lalu jambatan juga. Jadi bi lalu jambatan hamzah wasal pergi ke melawat rumah lam yang mati ni. Jadi bunyi dia bil. Ain berdata halkum dal mati. Ada tanda bunyikan bunyikan huruf tersebut. Bunyikan atau jelaskan huruf dal yang mati bertanda itu. Kemudian last kali lam, matikan. Lam tu kita matikan baris dia. Kita bunuhkan baris dia. Jadi bunyinya kat sini bil ad. Dal mati ada tanda dal suput bagi tulis. Dal di antara huruf yang special Tuan, iaitu huruf lantun. Bila kita sebut huruf dal yang mati ni, dia perlu dilantunkan. Bunyinya apa? Ada. Bil ada. Kemudian lepas ada tu matikan lam pula. Gitu. Bil adl. Begitu tuan-tuan. Bil adl. Adl. Kalau slow motion dia. Okey. Baik tuan-tuan. Terima kasih yang dah sharekan, terima kasih. Yang baru masuk belum share lagi, sila share tuan-tuan. InsyaAllah kita panggil lagi sahabat kita. Boleh juga tulis nama-nama sahabat kita dekat ruangan komen supaya ramai lagi dapat hadir bersama dengan kita pada tengah hari yang mulia ini. Okey, kita ulang balik dari sini. 1, 2, mula. Daripada sini. Maafkan saya. Daripada sini 1, 2, mula. أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Berhenti situ. Waliyuhu bil adl. Begitu tuan-tuan ya. Bunyi dia tu. Selesai saya baca. Okey, seterusnya. Sambung. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Tengok satu tuan-tuan. Yang pertama, wa bari di atas. Wa buka mulut jumpa dengan hamzah wasal pula selepasnya. So hamzah wasal tugasnya apa? Tugasnya jadi penyambung untuk siapa? Untuk wa pergi ke rumah sin yang mati tu. Jadi wa nak pergi huruf sin yang mati tu, ada tanda tu, dia lalu jambatan hamzah wasal. Sin ni mati dah, meninggal dia. Jadi wa nak ziarah rumah sin mati. Jadi wa terus pergi ke rumah sin dengan selamat. Bunyinya was. Sin apa tadi? Sin ada desir bunyi dia. Ada siul-siulan bunyi dia orang kata. Jadi bunyi dia was. Ta beri atas ta, bukan mulut shin mati ada tanda. Jelaskan sebutan shin macam mana? Jelaskan sebutan huruf shin. Okey. Bunyi shin, ta beri atas ta, shin mati bunyi dia sh. Begitu. Shin mati bunyi dia sh. Ta mati ta beri atas ta, shin mati bunyi dia sh. Macam kita nak halau ayam ke kan, nak halau binatang kat rumah ke, syuh, tapi kita bunyi syuh lah. Bunyi syuh. Nak bagi tahu kedudukan lidah kita tu kat mana? Kat situ lah. Ada kat situ. Jadi beri atas bunyinya sya. Beri atas bunyi dia bunyi sya. Okey, seterusnya. Bukan beri atas, shin mati. Ta beri atas. Jadi bunyi dia wastash. Ha beri di bawah hi, ini huruf ha besar kita tahu. Beri bawah hi, dal beri depan du. Jumpa dengan waw, 2 harakat, 1 ayunan. Wastashhidu.
Kemudian shin lagi, baris atas, sya, buka mulut. Masih lagi ada unsur-unsur halau ayam tadi tu. Gitu, masih lagi ada unsurnya tapi baris atas. Sya, lepas tu buka mulut. Kan? Sya sebab baris atas. Sya, ha baris di bawah hi. Ha baris di bawah hi. Ha ketawa, jumpa dengan huruf ya 2 harakat. Syahi 2 harakat, dal baris atas da, ya mati ada tanda, bunyi dia jelas. Dai. Gitu. Dai nun baris bawah ni. Syahidaini. Begitu tuan-tuan. Okey, seterusnya mim baris di bawah mi, jumpa dengan huruf nun mati tak ada tanda. So nak buat apa dengan huruf yang tak ada tanda ni matinya? Kita nak singkirkan bunyi tersebut. Kita nak singkirkan bunyi tersebut. Nak singkirkan bunyi apa? Bunyi nun yang mati tak ada tanda ni. Kita nak singkirkan dia. Nak singkir berganti ataupun singkir move on kat sini. Nun matinya. Kita singkir nun mati ni, bunyi nun mati ni, dan kita move on terus ke rumah ra yang berbaris di bawah. Jadi bunyi dia mirrija. Sekali lagi. Mir. Begitu tuan-tuan. Ya. Mir. Jangan bunyi nun. Minr tak mau. Mir. Robai bawah ri. Jim baris atas ja. Buka mulut. Ja. Jumpa dengan alif 2 harakat. 1 ayunan. Mirrija. Lam baris bawah li. Kaf baris di hadapan ku. Kam baris di hadapan. Kaf baris depan ku muncul mulut. Mim mati ada tanda. Jelaskan mimnya. Rapatkan saja bibirnya. Rijalikum mirrijalikum. Begitu tuan-tuan. Berniaga sambil dengar Quran. Alhamdulillah. Semoga berkati perniagaan tuan di sana. Murah rezekinya insya-Allah. Okey, baik, jom kita ulang sama-sama tuan-tuan. Daripada atas tadi. Mana tadi? Daripada sini. Hilang lah ya. Okey, ulang semula. 1 2 mula. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Alhamdulillah. Okay, terus. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wamra'atan. Berhenti dekat sini. Wamra'atan. Muka surat 48 puan. Muka surat 48. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Boleh tengok kat sana. Okay, boleh cari ayat ni, kita baca ni. Wamra'atan. Berhenti dekat wamra'atan. Okey, jom sekali lagi kita ulang sama-sama. Yang pertama, fa baris atas fa jumpa dengan hamzah baris bawah i. Alif ni tak ada fungsi sebab hamzah dah ambil alif rumah dia. Jadi bunyi dia fa'i, nun mati tak ada tanda. Nun mati tak ada. Nak buat apa dengan bunyi dengan huruf mati tak ada tanda? Kita nak singkirkan bunyi nunnya. Jadi kita singkirkan bunyi nun. Singkirkan bunyi nun di sana dan move on ke huruf seterusnya. Tak payah ganti. Move on ke huruf seterusnya, iaitu huruf lam. Makna nun tak payah sebut. I terus pergi ke rumah lam. Macam mana? Fa'illam. Begitu. Sekali lagi. Fa'illam. Tak ada fa'in, in tak ada. Fa'illam. Ya beratas ya. Ka pada depan ku. Nun pada atas na. Yakuna. Ku 2 harakat 1 ayunan. Na 2 harakat 1 ayunan. Yakuna. Begitu. Kemudian ra baris atas ra, ji baris depan ju, raju. Ra baris atas ra, ju baris depan ju muncul dengan mulut raju, lam baris atas la jumpa dengan huruf ya mati ada tanda, jelaskan sebutan huruf ya nya macam mana? I. Ya mati ada tanda bunyi dia i. Jadi bunyi di sana rajulai. Ya. Rajulai nun baris bawah ni. Kemudian fa baris di atas fa, ra baris di atas ra, fa ra, jim baris depan ju, faraju jumpa dengan huruf lam yang bertanwin. Nampak tak? Huruf lam yang bertanwin. Persoalan dekat sini. Tanwin ni kembar tak seiras ke kembar seiras tanwin ni? Tanwin tu kembar seiras ke kembar tak seiras? Jawapannya
Jawapannya kembar tidak seiras. Ustaz, ni bentuknya sama semua 9. Macam mana dah tak seiras pula? Kita panggil dia kembar tak seiras saya. Kembar tak seiras. Dia 99. Dia 99. Ataupun kita panggil dia tanwin 99. So, Tuan Mak, kalau kita jumpa tanwin 99, apa kita nak buat? Ni. Apa kita nak buat? Okey, macam ni, Tuan Mak. Kalau jumpa tanwin macam ni, 99, ataupun kalau kita jumpa tanwin 99 macam ni, bacaannya yang pertama sekali kita tinggalkan satu baris depan itu duduk bersama-sama dengan lam. Jadi lam tu akan bunyi lu baris depan. Lam tu akan bunyi lu. Satu lagi baris depan nak buat apa? Biarkan saja. Nak buat apa? Nak biarkan saja. Kalau biarkan saja, baik tak payah letak dua baris depan kan? Baik kita bubuh baris satu je. Jadi dia ada baris dua di depan. So, satu baris lagi apa? Satu baris lagi kita jadikan dia alat tunggangan ataupun motor transport. Motor. Untuk siapa nak naik? Untuk lu tadi nak naik. Lu naik motor dia. Berhenti dekat Wah. Pergi rumah Wah. Pergi rumah Wah. Jadi masa nak Okey, teruskan. Okey, jadi masa nak pergi, lu ni nak pergi ke rumah Wah, naik kenderaan tu, dia bunyi motor dia bunyi dengung ataupun bunyi sengau. Okey, saya buat. Farajulun. Tu bunyi motor dia. Lu wamra'atan. Sekali. Farajulun. Bagi tuan-tuan. Baik. Kemudian Wah pada atas Wah buka mulut. Jumpa dengan alif yang ada hamzah wasal. So jadikan saja dia jambatan. Tak payah sebut. Wah. Kemudian jumpa dengan huruf hamzah wasal. Tak payah sebut. Kita jumpa dengan huruf mim kat sini. Mim mati ada tanda. So jelaskan bunyi dia. Wam. Ra bari atas ra. Wam ra. Hamzah bari atas a. Ta bari atas ta. Wamro'a, ra beri atas ra, beri atas a. Wamro'a, ta beri atas ta, jumpa dengan alif. Kita berhenti di sini. Bunuhlah baris huruf nun. Tinggalkan saja jasad nun, iaitu ra'atan. Tu makhraj bunyi nun. Wamra'atan. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, sekali lagi kita baca. Daripada atas. Fa'ilam. Sedia. 1, 2, mula. Fa'ilam yakuna rajulaini farajulun. Sekali tuan-tuan. Sikit lagi nampak tak sampai. Sekali lagi. 1, 2, mula. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Kita berhenti di sana. Okey, boleh sambung lagi? Sambung lagi sikit ya. Okey, terus saya baca dulu. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Sekali teman. Okey, boleh. Okey, kita berhenti sini dulu tadi kan. Tadi saya sambung. Kita berhenti dulu sini. Mimman tardawna minasyuhada. Kita berhenti sini dulu. Jom kita tengok sama-sama. Baik, yang pertama, mim berbaris di bawah mi jumpa dengan huruf mim mati lagi. Mim sabdu. Hari ni sasul je mim mati, mim sabdu jadi mati. Sabdu jadi mati ya.
Mim mari bawah mi jumpa dengan huruf mim juga, tapi mimnya ada sabdu. So walaupun mereka ni huruf yang sama, tapi huruf yang kedua ada sabdu. So kelainan sikit. So mi pergi ke rumah ma, ikut jalan kampung, ikut jalan jauh, lambat sampai. Mim ma. Sekali lagi. Tengok sama, tengok arrow saya buat. Mim ma. Dia lambat sikit. Masa nak pergi tu, tu bunyi kenderaan ni. Ada pergi jalan tu, kemudian baru sampai ma. Begitu. Jumpa dengan huruf nun mati tak ada tanda. So apa tugas kita? Huruf mati yang tak ada tanda jangan disebutkan, jangan disebutkan. Ya, singkirkan bunyi nun dan gantikan dengan bunyi dengung ataupun bunyi hidung. Macam mana? Mim ma. Bunyi hidung. Ditekankan sedikit. Ya betul. Bunyi sabdu tu tekankan sedikit. Dia nahan sikit. Ya. Ta beri atas ta. Ra mati ada tanda jelaskan bunyi dia iaitu getarkan lidah kita. Jadi ta beri atas ta. Ra. Gabungkan. Tar. Itu bunyi dia. Tar. Bot beri di atas. Sisi lidah 1 gram atas. Bo. Sengat mulut pun tak apa tuan-tuan. Bo. Boleh juga. Jumpa dengan huruf waw mati ada tanda. Kena jelaskan bunyi dia macam mana. Bunyinya u. Jadi dot bagi atas bo gabungan dengan bunyi waw u. Bunyinya apa? Bow. Tengok mulut saya kan. Bow. Bukannya dau. Bukan. Kalau sebut dau salah. Itu bukan huruf dot, itu huruf dal. Jadi bahaya tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi satu kesalahan yang besar. Ya. Jadi sebut betul-betul bow. Bukan dau ya, bukan dau, bukan. Bow. Boleh? Berlatih kat rumah dia ya. Bow. Gitu. Nun bari atas na, bawna. Mim bari bawah mi, sengih mulut kita, rapatkan bibir, sengih mi. Nun bari atas na, mina, buka mulut pula na, mina. Begitu. Jumpa dengan hamzah wasal di tengah-tengah, jadi nak buat apa? Jadikan dia jambatan penyambung untuk na pergi ke rumah huruf seterusnya. Baik, jadi na ni lalu jembatan hamzah wasal nak pergi rumah siapa? Ya. Nak pergi rumah siapa? Nak pergi rumah lam ke nak pergi rumah shin? Kita tengok satu-satu. Rumah lam. Nak pergi rumah lam, lamnya ada rumah tapi tidak berpenghuni sebab orangnya mati tapi tak ada waris yang duduk kat rumah dia. Jadi rumah dia tak berpenghuni. Kan? Jadi rumah tak berpenghuni kita nak singgah tak? Tak payahlah singgah. Tak payah singgah. So kita pergi ke rumah seterusnya. Rumah siapa? Rumah Shin. Rumah Shin ada penghuni tak? Ada. Siapa? Tu baris depan. Baris depan penghuni dia. Jadi nak pergi terus ke rumah Shin baris depan. Apa bunyi dia? Minashu. Begitu. Tak payah singgah rumah lam. Minashu. Ha baris atas ha. Ha besar. Shuha. Dal baris atas da. Ya da. Bukan mulut juga. Syuhada. Jumpa dengan alif. Alifnya datang bersama peneman baiknya iaitu ombak. Dibaca 4 harkat. Syuhada. Kita berhenti di sini. Hamzah. Kita matikan hamzah. Matikan bari hamzah. Hanya tinggalkan jasad hamzah saja. Jadi bunyi dia. Syuhada. Dia ada. Last sekali tu. Dia ada bunyi tu. Ya. Tak cukup kalau kita bunyi syuhada. Habis. Tak mau. Begitu tuan. Kita sekali lagi ulang. 1, 2, mula. Mimma tardawna minasyuhada. Berhenti dekat sana. Okay, terus. Anta dhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ulang sama sekali lagi.
Satu-satu tuan-tuan tengok. Yang pertama hamzah baris atas A jumpa dengan huruf nun mati tak ada tanda. Kena buat apa dengan huruf mati tak ada tanda? Simpan ataupun singkirkan bunyinya. Jangan dibunyikan. Ya. Singkirkan bunyi nun, gantikan dengan bunyi dengung. Bunyi hidung. Macam mana? Begitu. Dah bunyi dengung, pergi terus rumah ta. Tak baris atas ta. Ta. Dot baris di bawah. Di. Masih lagi sisi lidah. Sentuh geram atas. Tapi kali ni, kita sengih sikit. Ta. Di. Di. Nampak menurut saya? Tengok betul-betul. Ta. Di. 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 Begitu. Di. Pergi rumah Lam ada sabdu. Di pergi ikut jalan jauh. Lambat-lambat sikit sampai slow-slow. Biar lambat sampai rumah Lam. Sebab apa? Sebab huruf Lam ada sabdu. Jadi jangan datang cepat-cepat. Tadilla. Begitu tuan-tuan. Lambat sikit ya. Okey, kemudian seterusnya. Seterusnya hamzah baris bawah I jumpa dengan huruf ha pedas. Ya. Ha pedas mati ada tanda, jadi kita perlu jelaskan sebutan. Macam mana? Dengan baik. Bukan ya. Bukan dah. Kita baca ihdinas sirat. Tak mau. Yang ni pedas. Pastikan bunyi pedas. Dalam baris atas da jumpa dengan alif kecil. Tapi alif kecilnya ada rumah sendiri. Selalu alif kecilnya tak ada rumah, tapi kali ni alif kecil ada rumah. Kita kesian kat dia. Kita buatkan rumah dia walaupun kecil, tak apa. Walaupun dia kecil pun tak apa. Dia ada alif kecil, da-nya kita bunyikan 2 harakat. Da. Ha baris depan hu, mim baris atas ma, ada alif 2 harakat lagi. Dahuma. Begitu Fa baris atas fa, ta baris depan tu muncung fa, buka mulut tu muncung fa tu. Za baris atas za, kaf ada sabdu. Jadi za pergi rumah kaf yang ada sabdu. Ikut jalan jauh, jangan ikut shortcut. Fa tu zakki. Lambat sampai. Fa tu zakki. Kira. Ra baris atas ra. Hamzah baris bawah lagi I. Jumpa lagi dengan ha pedas. Pedaskan dia. Jangan pedas pula tak mau. Pedasnya. Macam tu. Ya. Pedasnya. Bukannya terpedas pula. Bukan gitu. Pedas. Ya. Dari baris atas da jumpa lagi dengan alif yang ada rumah sendiri. 2 harakat. Hu, ha baris depan hu, muncung mulut, mim baris bawah, mim baris atas ma. Jumpa dengan alif, sepatutnya panjang, tapi alif ni jumpa pula dengan hamzah wasal. Lalu alif itu telah dinafikan haknya oleh hamzah wasal. Ya. Jadi ma jangan baca panjang, ma jangan panjang. Sebab alif ni dah dinafikan hak dia oleh hamzah wasal. Ma terus pergi ke rumah lam yang mati ni. Jadi hamzah wasal ni akan jadi penyambung. Hamzah wasal ni dengan alif ni akan sama-sama jadi hamzah penyambung. Jadi bunyinya ma terus pergi ke rumah lam yang mati. Mal bunyi dia. Mal. Hamzah baris depan kha mati ada tanda, jelaskan bunyi kha. Apa bunyi kha? Kha mati ada tanda, jelaskan bunyi dia, iaitu bunyi orang berdengkur. Tu berdengkur. Tu berdengkur, tidur kan. Ra baris atas ra. Jangan lupa ada lagi lah sekali apa dia? Alif kecil. Jadi kita baca ra 2 harakat. Ra begitu. Ini alif kecil yang berfungsi. Ya-nya tak berfungsi. Walaupun ya tu besar, alif kecil itu kecil, namun alif kecil itu lebih berfungsi daripada ya. Jadi kita baca 2 harakat. Ukhra. Begitu tuan-tuan puan. Okey. Kita berhenti di situ. Okey, semula baca. Daripada atas. Antadillu. 1, 2, mula. Antadilla dahuma fatudhakkira ihdahumal ukhra.
Ya, susah nak berdengkok, susah nak bunyi berdengkok, mengeruk. Berdengkok, tidur banyak-banyak. Tidur. Kalau ada berdengkok, rakam. Mesti dengar balik. Begitulah bunyi tu berdengkok ya. Okey tuan-tuan, kita berhenti dulu di sana. Jom kita ulang semula. Tanda-tanda tuan-tuan, berhenti dekat ukhra ya, tanda kan. Okey, jom kita baca semula daripada atas. Mana? Okey, kita mula daripada sini balik. Baik, sama-sama tuan-tuan. Perlahan-lahan. Satu. Bismillah, sama-sama dengan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, jom. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. terus أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. sambung. واستشهدوا شهيدين من. Sekali lagi teman, tak tarik nafas, tak cukup. Sekali lagi tarik nafas dulu. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ulang balik sini, sambung وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. terus أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT, kita berhenti pada perkataan ukhra. Jadi ayat ni panjang tuan-tuan, jadi kita ambil sikit-sikit, berhenti perkataan ukhra, tandakan di situ berhenti perkataan ukhra. InsyaAllah besok kita sambung pada potongan ayat yang seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT. Terima kasih banyak kerana menemani saya daripada mula sehingga akhirnya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat Al-Quran, dapat semak semula, dapat ilmu-ilmu baru, ya. Dan juga yang paling penting, kalau tak dapat apa-apa pun dapat pahala tuan-tuan, kerana kita mendengar dan juga menyebarkan surat cinta ilahi ini. Jadi cukup sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak yang sharekan kita punya live kita pada tengah hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang baru join kelas kita pada hari ini. Ada yang baru join tadi saya nampak. Jangan lupa ambil kunci rumah ngaji kita dengan like dan juga follow page kita, Munda Mengaji Dotmai. InsyaAllah nanti bila-bila boleh je masuk rumah kita, kita tak halang pun. Ya. Masuk je rumah kita, bawa kunci tu. Ya. Terima kasih banyak tuan-tuan. Teruskan sebarkan kunci kita ni, kunci-kunci kita ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kerana ramai lagi sahabat-sahabat kita kat luar sana yang tak dapat kunci Al-Quran lagi ni, kunci kelas kita ni lagi. Jadi sebarkan supaya ramai lagi boleh masuk ke dalam rumah kita bila-bila masa sahaja dan di mana jua tuan-tuan. Kita jauh di mata, dekat di hati, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu saja tuan-tuan. Jadi kita berhenti di sana. Insya-Allah kita sambung lagi pada esok hari. Jom kita datang sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran. Dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat nanti, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan pada esok hari jam yang sama 12.30 hari. Sekian saja daripada saya, yang baik semua datang Allah SWT, lemah kurang itu semuanya dari kelemahan saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun rendah al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang Ustaz minta ada dengar dan tulis satu ayat sampai 1 sampai 16 tadi. Minta adik kita bacakan. Alan, boleh? Ayat nombor 4. Kalla saya'lamun. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan
mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami